Syekh Jama'in Abdul Murad, muka surat 166. Kalau Jawi ya, kalau Jawi 166. Saya tak pastilah ruminya berapa. Rumi berapa? Baik, kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Jadi kita dah masuk ke ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar. Uraiannya di muka surat 166. Asal maknanya ialah maka sembahyanglah. Salli, ya. Sembahyanglah, salli li rabbik, bagi Tuhanmu, bukan untuk yang lain, tapi semata-mata lillah salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil lillahi la inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan wanhar, waw tu dan, inhar tu maknanya sembelihlah binatang kurban setelah sembahyang, ya, setelah sembahyang. Jadi kalau ikut huraiannya di sini, ya, katanya apa? Pada ayat kedua Allah berkata, maka sembahyanglah engkau. Secara khusus engkau di sini ialah nabi, secara umumnya kita yang Allah telah kurniakan Kautsar. Asal makna Kautsar ialah nikmat yang banyak, melimpah ruah nikmat kita, ya, terutamanya kita yang hidup di tempat seperti negara, ya, tropika ni, yang banyak sungguh, ya, keliling kelalang rumah kita adalah merupakan nikmat yang cukup banyak, ya. Maka sembahyanglah engkau. Maksudnya daripada nikmat yang banyak itu, jangan lupa berterima kasih kepada Allah dengan kita mengerjakan ketaatan suruhan. Kerana Tuhan engkau, ya, kerana Tuhan engkau yang Wahhab, Tuhan yang mengurnia, Al-Mannan, ya, yang memberikan nikmat, ya. Maka dan menyembelihlah, wanhar, iaitu korbankanlah apa yang kita sayang. 750, kalau kali 7 pula dekat 6,000, ya, dekat 6,000. Jadi maknanya korbankanlah apa yang kita sayang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Fasalli li rabbika wanhar, wasjud waqtarib. Maknanya kita korbankan apa kita sayang untuk agama. Itu cara untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, kata pengarang almarhum Syekh Jama'in Abdul Murad, saya anggap marhum lah. Sebab apa? Kitab ni dikarang tahun 1930. Dia karangnya, ya, 1939. Katalah 1940. Ya, 1940. Katalah umurnya masa 1940, umurnya 20 tahun. Kata dia. Masa 1940. Jadi 1940 campur 60 campur 22, 82. 82, kalaulah umurnya masa dia mengarang 20, maka campur 82 dah 102. Ada ke pun gamak? Tak ada lah gamak. Jadi saya sebut almarhum je lah. Saya sebut almarhum Syekh Jama'in Abdul Murad, orang Sumatera Barat, orang Padang, ya, orang Padang.
Di sana dulu ada suatu sekolah agama di Padang Panjang untuk orang perempuan belajar. Tinggi tempat tu. Ya. Antara orang sini yang pernah belajar di situ, Ustazah Asyah. Ustazah Asyah ni isteri, ya, Dr. Zulkifli Muhammad. Isteri Dr. Zulkifli Muhammad. Kuburnya dekat Pasyar tu. Isterinya Ustazah Asyah binti Kamarudin. Ya, dia pernah belajar di Padang Panjang. Di sana ada dia, di sana ada Datin Paduka Aisyah Ghani. Ya, Datin Paduka Aisyah Ghani, ada Ustazah Sakinah, isteri kepada Datuk Asri. Ini di antara orang-orang awal yang dapat belajar di sana, di Padang Panjang. Satu tempat pengajian yang tinggi, pengajiannya untuk kaum ibu masa itu. Tahun 50-an. Ya, tahun 50-an. Nah. Lepas Al-Masyhur, ke sanalah. Lepas Al-Masyhur, Pulau Pinang, ke sanalah. Jadi katanya, maksudnya, kerana Allah Tuhanmu telah memberikan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Itu makna Kautsar. Perkataan Kautsar sebenarnya asalnya ialah kasir. Ya? Perkataan Kautsar asalnya daripada perkataan kasir. Kasir tu maknanya banyak. Walhamdulillahi kasira. Puji-puji bagi Allah adalah begitu banyak. Kita keluar daripada bilik air pun kita puji Allah. Alhamdulillah. Alladhi azhaba anil adha wa afani. Kita bangun daripada tidur pun kita puji Allah. Alladhi ahyana ba'dama amatana. Keluar lepas kita makan pun Alhamdulillah. Allazi at'amana wa saqana, yang beri kita makan, yang beri kita minum. Tapi atas segala-galanya wa ja'alana minal muslimin. Atas daripada itu semua kita puji Allah kerana Allah menjadikan kita di kalangan orang-orang Islam. Inna din 'indallahil Islam. Maka hendaklah kamu syukuri pemberian itu. Ada tanda berterima kasihnya itu ialah kita bersedia untuk sujud, rukuk dan menyembah dan melakukan kerja taat, ketaatan, pekerjaan yang baik. Tanda syukur kita kepada Allah. Saya dah cerita dah bagaimana Sayyidina Rasul SAW sujudnya, sembahyangnya sampai bengkak kakinya sebab tanda bersyukur kepada Allah. Ketika mana Sayyidatina Aisyah melihat kaki Nabi bengkak-bengkak kerana berdiri lama sembahyang. Bukan Daud, tidak. Ya? Tapi bengkak kerana berdiri lama sembahyang. Ya tak? Jadi, lalu berasa belas kasihanlah Aisyah radhiyallahu anha melihat baginda. Maka tawarama qadamahu, bengkak kakinya. Maka kata Aisyah, alam yaghfira lakallah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapalah solat begitu lama? Bukankah Allah telah mengampunkan dosamu yang telah lalu dan akan datang? Maka Nabi kata, afala akunu abdan syakur. Tidakkah patut aku menjadi hamba yang bersyukur? Maksudnya, tanda syukur itu aku pun sembahyang banyak, sujud lama, diri lama untuk tanda bersyukur kepada Allah. Aku taat, kerjakan taat sungguh-sungguh sebagai tanda syukur kepada Allah. Itu dia ya. Kita selalu syukur kenduri kesyukuran. Ini tak? Tak, sebenarnya kesyukuran bukan sekadar kenduri. Kenduri itu hanyalah satu bahagian sahaja. Sebenarnya syukur ialah dengan kita berbuat perkara-perkara yang disuruh, tinggalkan perkara yang dilarang. Itu syukur. Kalau tidak buat, dia jadi kufur. Namanya kufur nikmat. Tak buat apa yang Allah suruh, tak tinggal apa yang Allah larang, itu dipanggil sebagai kufur. Kufur nikmat. Jadi dengan sebab itulah tanda syukur lawan kufur. Ya, tanda syukur lawan kufur. Tanda syukur ialah banyak sembahyang, berpuasa, bersedekah, ya, berbuat baik, berbakti kepada hambanya, mengabdi kepada Tuhan. Dan apa beza di antara puji
dengan syukur, puji dengan lidah, syukur dengan perbuatan. Sebab itulah selalu kita sebut puji dan syukur. Apa beza? Puji dengan lidah, syukur dengan perbuatan. Kebaikan kita buat baik, itu syukur. Puji dan syukur pada ilahi. Ya, selalu dengar lagu tu kan. Biasanya bila dah habis lagu tu, puji dan syukur. Ya. Jadi maknanya puji dengan lidah, syukur dengan perbuatan. Apalah makna buat kenduri syukur, tiba-tiba perbuatannya kufur. Mayang ida. Ya. Hendaklah engkau dirikan sembahyang. Ya, fasabbih, fasalli li rabbik, maka hendaklah engkau dirikan sembahyang dengan sesempurnanya. Sebab itu dikatakan as-salatu imadud din, sembahyang itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad din, siapa yang tegakkan sembahyang dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad din, siapa yang meninggalkan sembahyang, sungguh dia telah meruntuhkan agama yang ada dalam dirinya. Allahu Akbar. Ya. Jadi maknanya sembahyang ni bukan dosa kecil. Dia jadi meninggalkan sembahyang ni bukan dosa kecil. Meninggalkan sembahyang jadi dosa besar. Apa dia punya bukti dianya dosa besar? Meruntuhkan agama. Jadi dengan sendirinya bila sebut meruntuhkan agama, itu sebagai petanda, indikator bahawa meninggalkan sembahyang bukan dosa kecil, dosa besar. Mana mereka tahu? Kalau dah agama runtuh, dosa kecil lagi. Faqad hadamad din, maka sesungguhnya dia telah meruntuhkan agama. Jadi kalau dah meruntuhkan agama, dosa besar. Bukankah disebut meninggalkan sembahyang subuh bagaikan berzina dengan ibu? Itu meninggalkan sembahyang subuh. Jangan lagi sembahyang-sembahyang yang lain ni. Jadi maknanya di situ betapa besarnya dosa meninggalkan sembahyang, dan sembahyanglah yang seawalnya yang akan dihitung di padang mahsyar esok. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Tiba-tiba ada kurang, lalu Allah Taala kata kepada malaikat, cuba tengok sembahyang-sembahyang sunatnya untuk menampung yang wajib ada kekurangan. Sebab itu yang kita qabliyah, ba'diyah, ke tak payah? Ya. Sebab itu kita buat qabliyah, ba'diyah. Sebab kita tahu banyak bocornya. Ada kurangnya. Dulu kita muda-muda duduk depan congwah tu. Tepin, bagan, kel, sekarang jalan. Satu lagi. Bukan semayang pun duduk je depan tu, tengok orang naik bas. Tengok orang bas, tengok orang naik taksi. Tepin, bagan, kel, sekarang jalan, satu lagi. Jadi orang pun naik taksi. Ya. Kita tengok, sekarang tunggu lagi orang naik. Jadi dulu tu lohor tu. Mana semayang ada cacatnya. Jadi dengan sebab itulah malaikat disuruh oleh Allah cuba tengok semayang sunat. Jadi kalau kita ada semayang sunat, mudah-mudahan dapat menampung yang wajib tadi. Itu yang kita kata bagaimana ya kita disuruh supaya sembahyang itu sesempurnanya. Kalau ada kekurangan, maka Allah Ta'ala suruh malaikat tengok kok ada sunat qabliyahnya, ba'diyahnya, tahajudnya. Ya. Kerana memperhambakan diri kepada Allah. Li rabbik, lillah. Bukan kerana inginkan, maknanya kemasyhuran, coverage, media coverage, bukan nak dapat liputan media TV3, TV2, TV1 ada membuat liputan. Sekarang gambar aku nampak lah. Ya. Bukan kerana itu. Bukan kerana pak mentua. Mana? Kita dah jadi pak mentua. Ya tak? Bukan kerana menantu. Menantu boleh lah. Jadi sembahyang bukan kerana menantu. Sekarang apa pula? Kalau tak pergi berjemaah ke masjid ni, sekarang menantu aku ni wara'dun wa barqun. Aku jadi wakarau. Jadi apa?
Sembahyang itu kerana memperhambakan diri kepada Allah semata-mata. Maknanya to show our humbleness. Memperlihatkan sifat kehambaan kita kepada Allah. Merendah diri. Lalu masa kita berada dalam keadaan yang sama paras dengan kaki di atas tanah, kita kata Subhana Rabbi Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku. Tuhanku lah yang maha tinggi. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbi, maha suci Tuhanku. Rabbiyal A'la, maha Tuhanku lah yang maha tinggi. Aku serba rendah. Aku letakkan 7 anggota sama paras. Letakkan muka sama paras dengan lutut. Letakkan muka sama paras dengan kaki. Padahal yang kita ni kan, yang paling mulia pada kita ni muka lah. Apa pihak orang tengok muka lah. Ya tak? Tang muka tu pula, tang dahi pula tu. Tengok dahi licin tak licin ya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda pengikut Rasul ialah kelihatan pada dahi-dahi mereka ya, kerana sujud, kesan-kesan daripada sujud. Hendaklah engkau dirikan sembahyang dengan sesempurna kerana memperhambakan diri kepada Allah semata-mata. Ada seorang Bani Israel ya, didatangi oleh malaikat. Ya, lalu berkatalah malaikat itu yang menyamar sebagai seorang laki-laki yang soleh, berkata kepada seorang abid, kuat beribadat daripada kalangan Bani Israel itu. Katanya, solat kamu, sembahyang kamu tidak cukup melayakkan kamu untuk mendapat tempat di syurga yang maha, di tempat syurga yang tinggi. Ya, Jannatul Firdausi A'la. Katanya, aku sembahyang bukan soal syurga, aku hamba. Allah suruh aku sembahyang, aku sembahyang. Soal aku tempat di mana, itu hak Allah. Aku nak ditempatkan di mana, itu hak Allah. Jadi, aku buat ni kerana aku hamba. Jadi ini maqam yang paling tertinggi dalam keikhlasan. Kan ikhlas pun ada maqamnya. Maqam yang rendah ialah berbuat kerana takutkan neraka. Maqam yang pertengahan kerana nakkan syurga. Maqam yang paling tinggi bukan takut neraka, bukan nak syurga. Semata-mata kerana Allah. Sebab syurga, neraka masih lagi makhluk. Sedangkan yang aku inginkan, Khaliq, Allah pencipta. Bukan yang dicipta. Syurga, neraka masih lagi yang dicipta, iaitu makhluk. Aku bukan inginkan makhluk, aku inginkan Khaliq, pencipta. Ini maqam ikhlas yang paling tinggi. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu. Tapi peringkat kita ni orang awam, takutkan neraka pun jadilah. Ya, nakkan syurga pun jadilah. Tahap kita. Ya, tahap kita ni maknanya hendakkan syurga, takutkan neraka. Jadilah nak dapatkan yang tinggi, bahawa tak timbul soal syurga, tak timbul soal neraka. Yang penting aku hamba, beransur-ansur lah kita. Ya, beransur-ansur. Sehingga orang yang begitu sifatnya, ibadah itu bukanlah suatu yang membebankan, tapi sesuatu yang penuh nikmat. Rindu nak beribadah. Ya, rindu nak beribadah. Itu dia ya. Baik. Kerana menuntut keredaan Allah semata-mata ya, yang disebut ya, tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Pengikut Muhammad itu, kata Allah dalam suratul Fath, kamu lihat mereka banyak sujudnya, banyak rukuknya. Tarahum ruk'an sujjada. Kenapa tu?
yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka cari adalah kurniaan-kurniaan Allah dan ridwan, keredaannya. Allah sendiri pun letak dua maqam, dua martabat. Satu, kelompok yang mencari kurniaan kelebihan Allah, iaitu fadlan minallah. Kelompok yang lebih tinggi, ridwana, ya, mencari keredaan Allah. Bukan soal syurga, bukan soal neraka. Aku hamba. Aku tahu aku pun tak layak. Ilahi las tulil firdausi ahla. Wahai Tuhan, aku tahu ni, aku ni tak layak masuk syurga dengan segala dosa, dengan ibadat yang sedikit. Lastu lil firdausi ahla. Maka fahabli taubatan waghfir dunubi. Yang aku minta supaya terimalah taubatku ya Allah. Habli taubah, kurniakan kepada aku untuk dapat nikmat bertaubat. Ini sebenarnya suatu perkara yang dalam. Apa sih? Nikmat taubah. Ya. Dia ada taubat sambil belacan. Taubat sambil belacan ni ngeling-ngeling. Ngeling-ngeling ingatkan tak endak dah. Nyolek pula. Itu taubat sambil belacan dia dah. Tak boleh ni orang punya. Orang punya pun bendanya sedap. Tahu sedap tapi orang punya. Orang punya pun sedap. Itu taubat sambil belacan. Ngeling-ngeling, nyulik pula. Jadi nak dapatkan nikmat, menyesal, ya, berazam tidak mau kembali, menyesal atas perbuatan itu bukan mudah. Sebab itu ada disebut fahabli taubatan wa fahabli. Habli maknanya kurniakanlah kepada aku taubah ya Allah. Maknanya yang kita boleh bertaubah, apa? Yang kita boleh menyesal, yang kita boleh berazam untuk tidak kembali, itu pun adalah kurniaan Allah. Kekuatan hati untuk menyesal, kekuatan hati untuk berazam tidak kembali, itu kurniaan Allah. Sebab kadang-kadang bukan menyesal tapi mengidam. Kadang-kadang bukan menyesal dengan dosa tapi mengidam dosa. Maknanya tak dapat lagi taubat. Rukun taubat yang pertama pun tak dapat lagi. Jadi rukun taubat yang pertama itu ialah menyesal. Menyesal pun tak dapat lagi. Itu yang kita mohon. Fahabli taubatan. Fahabli maknanya fa itu maka habli. Kurniakanlah kepadaku ya Allah. Taubat. Maknanya taubat bukan milik kita. Ya. Innahu kana tawwaba. Taubat adalah milik Allah. Itu lagu. Itu adalah nasyid i'tiraf Rabi'atul Adawiyah. Adapun yang kita dengar An-Nisa dulu, An-Nisa apa tu ya? Lagu Maulana. Maulana ya Maulana. Di hujungnya izinkan ku bertaubat. Kan mendalam tu. Apa pula nak minta izin dengan Allah? Bertaubat. Itu yang bertaubat. Kalau tak ada keizinan daripada Allah, Allah kurniakan dalam jiwa kita rasa benci dosa, menyesal dan berazam. Sudahnya ngidam. Bila nak dapat lagi? Sebab itulah kita sebut dengan halusnya, izinkan ku bertaubah Maulana ya Maulana. Ya. Jadi apa maknanya? Taubat bukan milik kita. Taubah adalah kurniaan Allah. Rasa menyesal, rasa benci, keazaman, itu semua kalau tak ada Allah yang memberikan dan mengurniakan, tak dapat kita ya tak? Allah itu Tuhanmu yang telah memberi tarbiyah. Tarbiyah ni lah pendidikan. Sehingga akhirnya daripada mumayyiz menjadi baligh, dan daripada baligh kita menjadi hakim. Makna hakim ialah
bijaksana, a wisdom, a wiser. Maknanya kita melalui peringkat demi peringkat itu dipanggil tarbiyah. Tarbiyah ialah asuhan, didikan, peringkat demi peringkat. Sampai kita dah, maknanya tahap umur yang begini adalah tarbiyah Allah. Alhamdulillah. Bila dah kata sampai umur begini, 60-an, 70-an, 80-an, tak ada lain dah. Ngadat Tuhan je dah. Tak ada dah kita mikir dunia sangat dah. Sudah fana dalam bahasa tasawuf disebut fana. Apa makna fana? Binasalah segala kehendak-kehendak. Orang ngajak ke Genting Highland, orang ngajak ke Cameron Highland, tidak. Teman nak ke Kamarul Highland je. Kamarul Highland tu Hori tu lah nak ngaji dengan Ustaz Kamarul Highland. Ya. Maulah ke Genting Highland, tidak lah teman. Atau tak apalah, Cameron Highland je. Tidak. Atau Kamarul Highland. Kamu nak ngaji dah sekarang ni. Ya? Tak ada dah. Itu pun tarbiyah. Diasuh, dididik supaya tidak lagi meluap-luap nafsu. Tidak lagi berkehendak itu dan ini. Allah Ta'ala dah tarbiyah kita. Kan masa kita berumur begini, makan pun tak ada nak banyak dah. Tak ada banyak mereka dah. Makan pun tak apa nak mau. Ini pun tak mengapa dah. Makan pun tak ada banyak dah. Sikit je weh. Itu dia. Itu pun tarbiyah Allah. Ya, mata kabur, gigi gugur, uban bertabur, kulit kendor, nak jalan ngundur. Itu pun tarbiyah Allah Ta'ala. Ya, sedorkan diri. Jangan nak nongkat langit. Ya. Jadi tarbiyah adalah pendidikan, asuhan, pemeliharaan, latarkabun tabaqan an tabaq. Kamu akan melalui peringkat demi peringkat. Kita ni mula dengan alam roh. Kita ni sebelum alam rahim, kita ni alam roh terjadi sebelum Adam alaihi salam 3000 tahun. Kita berada di alam arwah. Satu roh kalau banyak, arwah. Habis itu barulah alam rahim. Masuk roh kita ke dalam rahim ada janin, ya tak? Ringkasnya, lepas itu barulah remaja. Lepas itu barulah rumah tangga. Lepas itu mulalah. Lepas itu yang kelima. Reput. Yang pertama arwah roh. Yang kedua rahim. Yang ketiga remaja. Yang keempat rumah tangga. Yang kelima sekarang kita. Apa? Reput. Jangan jatuh sikit. Udah jatuh sikit. Tak boleh operation. Ngapa? Dah berumur. Patutnya taruh besi, tulang patah. Tapi pakcik, makcik, dah tak boleh. Operation ni. Pakai je lah yang dah patah tu. Pakai je lah. Udah patah. Dan yang keenam, rasakan alam kubur. Mahsyar, alam kubur adalah rasakan yang keenam. Boleh sob? Mula roh. 2 rahim. 3 remaja. Baik. 4 rumah tangga lah. 5 reput. Kita sedang melalui tu. Hari yang keenam rasakan di alam barzakh. Itu hari yang keenam barzakh dan juga mahsyar. 6R akan kita lalui. 6R ni bukan tu fotografi ya. Fotografi. Hei, sekarang dah tak main 6R dah. Orang dah 5G pula dah. Tak tahu dah sekarang ni macam-macam. Ya tak? Allahu Akbar. Makan restoran pun pakai handphone sekarang ni. Makan di restoran. Ya. Tak ada cash dah. QR je. Wah. Tak ada cash. Tak ada cash flow. Tak bawa cash dah. Kita yang Koman Sepana. Ada lagi daba. Ada lagi beg duit. Budak sekarang mana ada beg duit. Tapi dia mau berduit. Dalam handphone dia mau tu duit.
Handphone. Aku tak tahu handpound, tahu roti pound je. Allah. Ya. Hendaklah pula engkau menyembelih. Sebenarnya ada sejarah kurban yang pertama yang kita baca, iaitu peristiwa Qabil. Sebenarnya diceritakan dalam Al-Quran dalam suratul Ma'idah. Watlu alaihim naba'a bnai Adama bilhaq idh qarraba qurbanan. Selalu kita bila sebut kurban ni kita merujuk kepada Nabi Ibrahim. Tapi rupanya ibadah kurban ni sejak daripada zaman Adam, sejak daripada Allah suruh Habil dan Qabil berkorban. Nak test siapakah yang mengorbankan yang terbaik, yang dia sayang, yang berkualiti untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ternyata Qabil tidak mengorbankan apa yang terbaik, yang berkualiti dan untuk yang terpilih untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Akhirnya Allah Ta'ala terima kurban Habil. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Maka diterima taubat daripada salah seorangnya, iaitu daripada Habil. Dan walam yutaqabbal, tidak diterima daripada Qabil. Kisahnya, pasal Qabil tidak korbankan yang terbaik, yang paling berkualiti, yang terpilih. Maksud saya ialah, kita pun nak korbankanlah masa, tenaga, pemikiran, harta, jiwa raga yang terbaik untuk agama Allah. Ya? Masa yang terbaik untuk agama Allah. Masa pagi-pagi ni masa yang terbaik untuk agama Allah. Ya tak? Korbankan tenaga tengah kuat itu. Bila bergotong royong memang betul-betul gotong royong, bukan cenderoyong. Ini dah cenderoyong, baru nak gotong royong. Sudahnya nunggu bihunnya. Korbankan tenaga yang terbaik, masa yang terbaik. Ya tak? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan dapat kebaikan sehingga kamu korbankan, kamu infakkan diri kamu apa yang terbaik, yang paling kamu kasih. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Surah juzuk Lantana. Juzuk Lantana ni juzuk 4. Orang Melayu gemar dikeratnya Lantana. Mana ada Lantana? Lantanalul birra. Kena sebut begitu. Orang Melayu kan boleh Arab. Lam yakunin. Arab pengelin. Mana ada kunin dalam Arab? Jadi sebut lantana. Apa lantana ni? Bukan lantanalul birra. Baru betul. Ya. Kamu tak akan memperoleh kebaikan. Hatta tunfiqu. Sehingga kamu infakkan mimma tuhibbun, yang paling kamu kasih untuk agama Allah. Angkat-angkat seluar. Udah loi. Ya. Apa angkat seluar dah loi ni? Masa kita buat kutipan nak membantu mangsa-mangsa tsunami dulu. Masa banjir, masa apa, ya tak? Adalah di rumah tu macam-macam lah. Dengan seluar, dengan kain, ya tak? Angkat-angkat seluar tu udah loi. Hope dah tak ada. Hope cangkuk dah tak ada. Hope lah orang dulu kata hope. Hook lah tak ada tak? Apa dipakai? Yang kita dah tak andok, kita bagi ke orang. Dah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi, kenapa korban si Habil Allah terima? Sebab dia pilih domba, dia pilih kambing yang terbaik, yang dia sayang. Untuk agama Allah, mendekatkan diri. Barulah Allah Ta'ala terima. Jadi, serupalah kita pun korbankanlah masa, tenaga, fikiran, ya, pengalaman yang terbaik untuk agama Allah, jiwa, harta dan jiwa raga kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, biasanya kita cari duit pecah. Apa? Bila tabung lalu je duit pecah. Ada? Sebenarnya apa maksud tangan kanan bagi, tangan kiri tak sedar? Saya pernah tanya pada guru saya masa di sana. Mana boleh tangan kiri tak sedar? Kan? Kita masih lagi sedar apa yang kita buat.
Ya, maksud tangan kiri tak sedar tu ialah jangan kira. Jangan kira. Sebab biasanya bila berkira ni kena 2 jari, 2 tangan. Atau tak usah kira. Selok-selok tu ya je. Harap-harap duit RM1, orang pun duit RM50. Ya je tu tak? Ya je tu nak. Jadi selok tangan kiri, tangan kanan tak sedar. Jadi katanya sembelihlah. Jadi kejayaan Habil ialah dia berjaya mengenepikan hawa nafsunya lalu dikorbankan. Ya, maknanya kemewahan, keselesaan dirinya untuk agama Allah. Barulah agama ini akan dapat pembelaan dan kejayaan. Saya pernah cerita pada tuan-tuan perempuan. Ada satu kampung tu saya pergi, jenazah dibawa dengan lori 1 tan. Saya pun tanya berbisik-bisik pada orang kampung tu lori siapa? Katanya lori yang meninggal tu arwah. Maka dalam hati saya kata, saya ngumpat tu dalam hati. Apa? Kalaulah tuannya boleh bercakap. Hidup pun susah, mati pun susah. Mati naik lori. Lori dia lah 1 tan tu. Tapi baru ni saya pergi dah ke kampung tu. Alhamdulillah. Dia mengikut cakap saya. Saya kata apa, kalau boleh kita ni ada berapa rumah di kampung ni. Dia pun bersebut dalam rumah ada 100 lebih. Kata kalau satu rumah RM500, dah boleh beli van jenazah. Second hand pun boleh dah. Bedak kan, tulis inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sekarang dah naik van dah. Tak ada naik lori dah. Kalau tidak, hidup pun susah. Mati pun susah. Mati naik lori. Maksudnya, kalau kita korbankan apa yang kita sayang, barulah agama Allah ini jadi kuat, jadi teguh. Pasal hasil daripada pengorbanan-pengorbanan para sahabat, as-sabiqun, ya tak? Pengorbanan ansar, pengorbanan muhajirin. Itu yang menyebabkan Islam ni jadi hebat. Jadi kita pun korbankan masa yang cukup berharga. Hari Sabtu ni bukan senang, hari Ahad pagi bukan senang. Banyak kira bicara, nak diraih. Ya? Ada banyak benda nak diraih. Ini kenduri kerang, takkan pergi lenggang, kangkung je, kena bawa buah tangan. Ini anak beranak balik kerang, takkan tak ada nak dilayan. Tak ada. Poh nak pergi juga ngaji. Tok nak pergi juga ngaji. Oh, janganlah kata tu. Tok dengan poh dah fana. Dah fana. Tinggi dah makamnya, dah fana. Bukan makam Tok Temung, tidak. Makam fana. Ya, ini apa? Apa makna wanhar itu menyembelih? Yakni engkau jadikan sembelihan engkau itu jadi nusuk. Apa makna nusuk? Iaitu ibadah. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nusuki itu maknanya ibadah. Tempat ibadah dipanggil manasik. Ya, nusuk ialah ibadah. Tempatnya manasikul hajj. Ya, manasikul hajj. Wa arina manasikana. Wa arina manasikana wa tub alaina. Kan? Dalam surah Baqarah kan ada wa arina manasikana. Ada seorang penyair, pemuisi. Tak silapnya orang Lubuk Merabu. Orang Menora ke? Nama apa? Nama apa tu? Nama pena. Nama apa? Nama pena ya. Ialah manasikana. Dulu sajak-sajak dia memang saya suka baca lah. Rupanya orang Menora. Mak. Ya. Bawah sikit daripada Rambai 6 je ya. Manasikana. Jangan main orang Kuala ni. Ya. Jadi jadikanlah ibadah itu sebagai jadikanlah kurban itu sebagai ibadah, nusuk. Apa dia? Sembahyang raya dulu. Barulah sah jadi ibadah kurban. Jangan tak sembahyang raya, belum lagi orang sembahyang raya, udah dia berkorban. Udah disembelihnya weh. Tertibnya ialah fasalli, itu barulah wanhar. Salli dulu, sembahyang raya dulu. Udah habis ke weh? Udah. Baru boleh sembelih. Barulah sembelihan itu, sembelihan nusuk, sembelihan ibadah, sembelihan korban.
Kalau tidak dia adalah adah, sembelihan adat, sembelihan kebiasaan yang orang buat di merkit. Itu terus letak pada 3 cangkuk tu. Itu je lah. Kalau ndakkan dia jadi ibadah, mesti ada tertib. Apa tertibnya? Tunggu orang habis sembahyang raya weh. Barulah boleh wanhar, barulah boleh sembelihan yang menjadi ibadah kepada Allah semata-mata. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah Allah pedulikan soal banyaknya daging dan juga banyaknya darah yang melimpah. Bukan itu isunya. Bukan isu berapa ekor, bukan isu berapa banyak darah yang tumpah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Apa yang Allah hendak ialah walakin yanaluhu taqwa minkum. Kamu buat ini kerana takwa, ya. Kamu buat ini bukan kerana nak berdaging-daging banyak. Kamu hendak ni kerana nak menambahkan takwa kepada Allah. Nak kira daging setiap hari boleh. Pergi ke market ada lah orang daging. Ni tak? Dan ini bukan soal daging. Sebab itu jangan ambil hati kalau tiba-tiba kita berkorban, kita tak dapat. Itu namanya korban. Yang dinamakan korban tu kita tak dapat. Ini dah dicekaknya. Awak hendakkan lembu syau. Dia dah siap cekak dah cop dah. Awak nak kaki depan. Mau. Kalau kopi tu mereka sembelih depan rumah, mereka ambil dia semua. Ini pak saudara teman punya. Ini anak saudara teman punya. Oi. Dah budak kopi tu pesennya dah berpangkau-pangkau. Baik jadi Alibaba. Tak? Tak. Yang dikatakan korban itu ialah kita nafikan hak kita. Dipanggil selfless. In English, we call it selfless. Ataupun isar. Ya? Yang dikatakan korban untuk orang lain itu ialah kita nafikan keselesaan kita. Ini kita juga nak nentu teman tak kepala, teman tak akan tulang, teman tak. Oi, kalau kopi itu korban apa namanya? Jadi sebenarnya kalau tak dapat pun kita redha. Sebab sebenarnya itulah yang dikatakan korban. Tapi kalau dapat, ini pun tak ngapa. Kalau dapat, tak? Jadi katanya di sini bahawa semata-mata kerana Allah jangan tercampur dengan syirik. Sebab dulu ada orang berkorban keliling Kaabah. Tetapi untuk patung-patung yang ada di keliling Kaabah sebelum tahun yang ke-8 Hijrah, ada 360 patung dekat-dekat Kaabah tu. Ya? Siapa yang bawa Kaabah ini? Ka'ab ibn Lu'ay daripada Syam. Tahun bila? 600 tahun selepas Nabi Ibrahim. Sebelumnya zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tak ada patung. Ka'ab ibn Lu'ay bawa patung tahun 600 tahun lepas itu. Barulah ada patung keliling Kaabah. Ya. Jadi dihapuskan oleh Nabi pada tahun yang ke-8 Hijrah patung-patung itu. Ya. Jadi sebelum itu ada korban, tapi korban yang bercampur baur dengan syirik. Tercampur dengan syirik. Serabut. Serambut dua pun. Bukan serabut, tidak. Jangan tercampur syirik, serambut dua pun. Man kana yu'minu billah. Bukan. Man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Surah apa cikgu? Kahfi. Alhamdulillah. Ya. Bagus cikgu. Maknanya cikgu walaupun cikgu, tapi ngapai. Bagus. Gitu. Ya tak? Kita hendak kopi tu. Lagi kita berumur lagi ngapai. Untuk menghilangkan penyakit dementia. Apa nama? Dementia. Tidak tahu. Menyebut tak pasti. Orang kampung. Orang bedang susuh. Nyanyo. Dementia. Ya. Dementia. Ya apa dah. Ini kan dementia. Berita Mandarin. Dementia. Ya. Kena ngapai banyak. Baca banyak. Ngapai banyak. Ya. Kalau banyak mereka, cucu yang ini, anak yang itu, mulalah nyanyuk. Tak usah direka. Ngapa?
cucu tu anak orang, biar dah. Apa dia reka menantu suami orang, udah dah. Atau kita ngadap je ngaji. Ngamil je kita. Boleh lah ustaz sebut. Ustaz dah dapat cucu so baru tahu. Dah dapat dah 2 orang. Baik, jadi jangan ada syirik walau ada serambut. Jangan lagi mambang tanah, mambang darat, mambang laut, berdampinglah denganku. Wahai, jangan. Dulu tu ada benda-benda kopi tu. Gemuk nengok mangkuk putih. Tak usah. Ya, nak mencari subang hilang. Tak hilang sebenarnya. Udah disandar di suami. Tinggal lagi dia tak kabur. Kalau kabur tak lulus. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan terlibat. Falyamal amalan salihan. Tapi tak ada maknanya kita beramal dengan amal yang soleh. Tiba-tiba terlibat dengan syirik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sebab itu tahlil arwah kita ni, tahlil kita ni, ya, sebenarnya minta maaf. Kalau si mati kemarin terlibat dengan syirik, tahlil kita tak sampai pahalanya. Ya, segala sedekah-sedekah kita tak sampai pahala kepada si mati kalau sekiranya dia pernah terlibat dan tidak bertaubat daripada syirik. Allah meninggikannya. Tak bernampak. Allah meninggikan, memuliakan Nabi kita. Apa dia? Iaitu Allah Ta'ala sebut, A'tainaka al-Kawthar. Kurniaan yang begitu banyak. Dengan memberi kebaikan yang sebanyaknya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Asalnya, anak yatim ni tak ada masa depan. Tapi Nabi ada masa depan. Bahkan menjadi khairul bariyah nazara ilaiha. Sebaik-baik makhluk ialah Nabi. Khairul bariyah. Walaupun dia yatim. Tapi yatim yang betul asuhannya, dia akan menjadi orang yang baik. Sehebat-hebat orang. Saya sebut ni apa tuan-tuan? Kebetulan saya berkawan masa belajar di Mesir dulu dengan seorang yang menjaga anak yatim. Namanya Ustaz. Ya Allah ya Tuhan. Dia ni penolong kepada Ustaz Busyra di Temuh. Temuh tu ada Dairul Aitam. Syidi ya, Rashidi ya, Ustaz Rashidi. Dia kata yang jadi imam-imam di Shah Alam, yang jadi imam-imam di Selangor ni, ramai adalah anak didik daripada Ustaz Busyra, iaitu rumah anak yatim di Temuh. Dia menghafal Quran, kemudian dia sambung belajar di Mesir. Jadi Ustaz Rashidi ni salah seorang di antara yang menjaga mereka, jumpa balik anak-anak murid, kemudian anak-anak murid ni balik ke Selangor, jadi imam di Selangor dan menghidupkan masjid-masjid. Semua anak yatim. Jadi pernah Ustaz Rashidi cerita pada saya, dia asuh budak-budak ni bangun pukul 4 untuk solat tahajud. Sudahnya sujud tak bangun-bangun. Rupanya tidur. Budak suruh tahajud, lama pula sujud. Budak tahulah kan. Udah sujud-sujud tu sujud lebih lepas ke bidur. Daripada Temuh lepas ke bidur. Ada. Kadang-kadang katanya tengah berdiri lama. Kadang-kadang tengah berdiri lama, semayang Ustaz Busyra, semayang panjang pula tu, rakaat baca surahnya, berdegum jatuh. Jatuh, tengok bangkit balik, leboh terus. Rupanya dia tidur tengah berdiri je tak? Anak-anak yatim tadi diasuh caranya betul, akhirnya mereka lah menghidupkan masjid-masjid dan surau-surau yang ada di Selangor. Tak? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapati engkau itu yatim? Maka ia lindungi Nabi. Jadi walaupun mula-mula Nabi itu yatim, tak ada siapa nak menyusukan Nabi. Ya. Bila orang tanya, man hadha? Hadha yatim. Ya, Abdullah. Yatim ibni Abdullah ini anak yatim. Ayahnya Abdullah dah tak ada. Jadi tak ada orang nak ambil sebab apa? Siapa nak bayar upah susu? Akhirnya itu yang diambil oleh Halimah. Halimah daripada Bani Sa'ad.
Ya, kabilahnya Bani Sa'ad. Boleh pergi nanti kalau ke Mekah, boleh pergi ke kampung Bani Sa'ad ini. Ya. Oleh kerana dia daripada Bani Sa'ad, maka dipanggillah dia Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah. Maknanya Sa'diyah tu bukan nama dia. Sa'diyah tu kalau di Malaysia nama dia. Sa'diyah Ahmad Daud. Ini sebab dia daripada Bani Sa'ad. Daripada Bani Sa'ad, maka Halimah mana? Halimah Sa'diyah. Begitu cara orang Arab. Begitu cara orang Arab. Ya tak? Jadi Halimah kata walaupun tak ada upah, rupanya menyusu ni kena bagi upah. Itu cikgu balik sekarang cakap elok-elok dengan isteri. Kemarin berapa upah? Mana ada apa bagi? Jadi tunggakanlah. Tunggakanlah bang. Sekali dapat anak berapa? Maknanya berapa nak kena bagi upah? Ya tak? Kalau nak ambil tong susu laktogen tu berapa tong beli tak? Lepas tu abang bagi ni, ini untuk anak kita 6 abang. Oh ini baru 1 je upah ni. Oh tunggakan juga lah. Yalah abang. Jadi dia cakap elok-elok lah. Kerana mah kalau kita halai-balai je tak apa tak. Timbang lah ke tak? Bincang-bincang dia halai-balai je lah. Mana boleh? Ini hak. Kan? Susu lemak manis, santan kelapa muda. Jadi maknanya jangan menangis. Dapat upah sesuai ni. Upah susu ni bang. Sebenarnya memang seorang perempuan yang menyusukan anak kita, sama ada isteri kita ataupun bukan, memang ada hak untuk dapat upah. Jadi balik sekarang sembang. Kalau dia buka tunggakan jenuh kita. Usup untunglah tak ada lagi. Ya tak? Kami ni lah. Ya tak? Kena pula anak ramai. Apa biji nangka. Lagi dia teruk. Ya tak? Itu dia. Hai, kamu ni lain macam pula balik ni ya. Ya, tadi dah mengaji bang oi. Kat mana kamu mengaji? Masjid lama. Kau minta pula tunggakan tu dah. Nanti aku nak jumpa Ustaz Jamaluddin tu kata macam mana. Orang bota dia mengata saya Ustaz Jamaluddin. Ustaz Jamaluddin ni dah. Jadi Allah Taala yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan. 3 ni nikmat. 1 yatim, fa'awa. Fa tu maka, awa tu lindung Nabi. Allah lindung Nabi, adanya Abu Talib, sebelum tu adanya Abdul Muttalib, ya. Sebelum tu adanya Halimah Sa'diyah yang sanggup menyusukan dan membela dia sampailah umurnya 6 tahun. Barulah diserahkan kepada Aminah. Maknanya selepas putih susu 2 tahun dah serah dah pada Aminah. Tapi Aminah kata belalah juga wahai Halimah. Itu yang bela juga tu. Halimah bela sampai umur 6 tahun baru pulangkan. Tak sempat lama dengan Aminah, maka meninggal pula Aminah. Ya. Nasib baik ada Abdul Muttalib. Iaitu datuknya. Aminah binti apa? Bukan binti Hasan. Aminah binti Hasan cili sos. Saya ngajar saya bagi ceramah di satu sekolah kebangsaan. Saya tanya, Aminah binti apa? Dia pun jawab, binti Hasan. Koma yang benar. Binti Hasan tu cili sos. Semua katakan. Udah tak apa dengar Aminah binti Hasan ni. Ya, udah tak apa dengar. Ada ya? Allah. Nah. Ada Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab. Ya? Betul lah Wahab. Ya tak? Jadi katanya sini, Allah menyuruh Nabi kita. Yang kedua apa? Wa wajadaka dhalan. Ia mendapati engkau dalam keadaan tercari-cari jalan. Dhalan ni asal maknanya sesat. Apa pasal dikatakan Nabi itu sesat? Nabi tercari-cari jalan kebenaran, jalan keluar kepada kemelut masyarakat jahiliyah ketika itu. Tafakurnya Nabi di Gua Hira. Tafakurnya Nabi di Gua Hira, di samping berzikir, mengikut syariat Nabi Ibrahim. Tapi dalam masa yang sama, Nabi
kita kata pergi ke Gua Hira itu tafakur, memikirkan jalan keluar. Apa cara nak buat masyarakat dia yang teruk sangat ni? Jadi Nabi tak mau dengan cara masyarakat tu. Tapi Nabi nak keluarkan masyarakat itu daripada zulumat ila nur. Jadi mencari jalan, dan formula itu dipanggil dalan. Mencari-cari jalan. Orang yang sesat itu niatnya baik tapi tak tahu jalan keluar. Ya. Fahada, maka ia bagi hidayah, petunjuk. Itu makna hada. Apa dia hidayah? Iaitu wahyu. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Ia mendapati engkau ailan. Ailan maknanya miskinan. Ailan maknanya miskinan. Ia mendapati engkau itu miskin, fa'aghna, maka ia kayakan dikau. Macam mana Allah kayakan Nabi? Kahwinkan Nabi dengan Khadijah. Khadijah saudagar multinasional. Dia bukan hanya berniaga di Mekah. Dia berniaga ke Syam, dia berniaga ke Yaman, barang dagangannya. Ya, dia ada pesuruh-pesuruh, dia ada manager yang maknanya yang bawa barang dia. Yang bawa barang dia berniaga ke Syam, Syria, Yaman. Jadi dia saudagar multinasional, dia bukan berniaga setempat sahaja, ya, di Mekah. Tidak. Jadi itu kata Allah, fa'aghna. Allah perkayakan Nabi dengan Khadijah. Itu di antara nikmat yang banyak. Allah menuntut dan menunjuk Nabi kita syukuri nikmat dengan mengubudiyah. Ya. Ubudiyah ini a total submission upon Allah. Maknanya serahkan diri untuk menjadi abdi. Itu makna ubudiyah. Serahkan diri untuk menjadi hamba. Abdi kepada Allah beserta ikhlaslah. Bukan syurga, bukan neraka, tetapi semata-mata mencari ridha Allah, ya, untuk memberikan harta kepada orang yang sangat berhajat. Itu yang dikatakan fa ammal yatim fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Fa ammal yatim, kamu pernah yatim, ingat sejarah bahawa kamu pernah susah, kamu pernah yatim, maka jangan diherdik, fala tanhar. Fa ammal yatima fala tanhar, ya. Jangan diherdik. Kamu pun melalui sejarah yatim. Orang tak pandang. Orang tak mau ambil kamu untuk menyusukan kamu. Ya tak? Jadi ingat sejarah itu. Bila ada anak yatim, maka gosoklah kepalanya dan doakan, ambil keberkatannya. Sebab itu Nabi bila nampak anak yatim, ya, Nabi akan doakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allah, ajarkanlah dia agama dan ajarkanlah dia perkara yang tersirat. 'Allimhu ta'wil, faqihhu fid din. Ya. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang melindungi, menjamin dan memelihara anak yatim bagaikan dua jari ini dalam syurga. Nabi pun buat dua jari ni. Jari telunjuk, jari tengah. Kamcing. Kalau Cina kata kamcing. Rapat aku dengan orang yang menjaga anak yatim. Allahu Akbar. Khairu baitun fihi yatim. Sebaik-baik rumah yang ada padanya anak yatim. Fayuhsanu ilaih, dan berlaku baik kepadanya. Baik. Maka pada ayat ketiga Allah berkata, inna syani'aka huwal abtar. Kita ada kematian saudara Zaini kita, isteri pada Kak Hanim, ya. Isteri pada Kak Hanim, rumah sebelah Pak Kak suami pada Kak Hanim, sebelah rumah Pak Hamid Van, sebelah rumah Pak Hamid Van. Pada kematian jangkanya mandi di masjid dan solat zuhur, lepas solat zuhur solat jenazah. Kubur besar, ya. Jadi ayat yang ketiga, ayat terakhir, inna syani'aka. Syani'a ni maknanya ialah musuh. Sama makna dengan adu. Inna syani'a sama makna dengan adu. Ya. Yakni inna aduwaka huwal abtar. Musuh kamulah yang terputus daripada keberkatan. Abtar bukan avatar. Avatar itu kartun.
Ya, kita tak tengok, kita waradun wa barqun. Tak payah tengok. Jadi abtar ialah putus keberkatan hidup. Jadi dia berkata Muhammad abtar. Anaknya Qasim, anaknya Abdullah, anaknya Tahir, anaknya Ibrahim, habis tak nyisa. Tak ada tinggalnya. Habis mati. Jadi Muhammad abtar, tak ada masa depan, putus berkat. Turun ayat inna syani'aka huwal abtar. Ya, musuh kamulah yang terputus keberkatan. Tonton ini yang dikatakan kata berjawab, gayung bersambut, terkilat ikan, jala pun tiba. Ya. Saya pinjam lah tu. Ya, saya pinjam kata-kata ya orang-orang dulu ya. Kata berjawab, gayung bersambut, terkilat ikan, jala pun tiba. Jadi katanya sungguh-sungguh bahawa orang yang benci adu syani'ah. Syani'ah ni termasuklah ialah musuh kepada engkau ya Muhammad. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan ketika itu mengatakan Muhammad abtar. Ya. Ialah yang akan terputus. Itu makna abtar. Kullu syai'in zibalin lam yubda' bi bismillah fahuwa abtar. Kata Allah. Kata Nabi dalam sabdanya. Semua perkara baik yang tidak mula dengan bismillah, maka terputus keberkatan. Kullu syai'in, kullu amrin zibalin. Segala perkara yang punya kebaikan, perkara yang elok, tidak dimulakan. Lam yubda' bi bismillah, tidak dimulakan dengan bismillah, fahuwa abtar, maka dia akan terputus keberkatannya. Ini yang abtar ni. Maka kita bila teringat tak bismillah, bismillahi awwalahu wa akhirahu pun boleh. Bismillahi awwalihi wa akhirihi pun boleh. Sama ada nak baris bawah ataupun baris atas. Baris atas lagi baik. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau tak mau, bismillahi awwalihi wa akhirihi. Jadi maksudnya, tadi aku lupa bismillah. Aku baru teringat tengah-tengah ni. Lalu aku akan maknanya pasak dan selamatkan keadaannya. Aku kata dengan nama Allah. Di awalnya sampailah ke akhirnya. Safety clause or safety net. Ya, cara kita nak selamatkan kerja buat kita itu supaya tidak terputus dari keberkatan. Segera kita tampung dengan kita kata dengan nama Allah di awal dan di akhir. Kapuh kiri, kapuh kanan. Kata Kelantan kata kapuh deh. Kapuh kiri, kapuh kanan. Moga tengah-tengah tadi kita baru teringat bismillah. Jadi bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya, orang dulu-dulu ya. Bila kita belah nyok, heruk benyut. Faham? Tak ada baca bismillah lah tu. Ke mana hati tu ya tak? Hati tu ke lain lah tu ya tak? Kita dulu ya, mana-mana pun. Nak dibelah nyok ni ya tak? Bawah mana? Faham? Elok belah dua. Budak sekarang, mana ada ngupeh nyok. Tak ada dah. Sama tak ada ngukor, tak ada ngupeh. Semua dalam santan. Budak sekarang, ya tak? Maknanya fast, macam dia panggil apa ya? Maknanya easy come and easy go. Ya. Kita dulu falsafah berakit-rakit dahulu. Berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu. Ida. Kamu nak bersenang je sentiasa. Dulu kini selamanya. Itu kena dengan kita pun tak bagi demo susah, ya tak? Kita tak nak demo susah, ngapa kita dah susah kemarin? Nabi kata ikhshawshanu fa inna ni'mata la tadum. Asuhlah anak-anak kamu bersusah sebab nikmat itu tidak akan berpanjangan. Ikhshawshanu fa inna ni'mah la tadum. Ya, iaitu belajarlah susah, asuhlah dengan kesusahan sebab nikmat tidak akan berpanjangan. Ini sebenarnya inflasi yang kita lalui ini baru permulaan. Ya, inflasi yang sedang kita lalui ini baru permulaan. Ya. Nah. Jadi katanya di sini, engkau wahai Rasulku Muhammad beroleh bahagia dan dan ketinggian di dunia dan di akhirat. Begitu juga umat engkau. Allahu Akbar. Ya. Umat kita ni beroleh ketinggian dan kemuliaan. Apa buktinya? Kitalah umat yang terawal dibangkitkan di padang mahsyar. Kitalah umat yang terawal dibicarakan di padang mahsyar. Anak-anak kita yang Z,
Zawiyah. Zubair, Allah. Ya, anak kita yang Zaini. Kalau tengokkan masa ujian lisan, Allah. Kawan-kawan lain dah lebur. Ke Jam Besar, ke Dabalayat, dah ke Jiking, ke dah ke mana. Yang Z tu mangkuk lagi di sekolah. Saya nak cerita apa? Kalau by right je, kita ni umat terakhir. Jadi, bila bicara mahsyar, lambatlah kena tunggu. Tapi tak. Kita yang awal dibicara. Kita yang awal. Ini ketinggian umat khairul bariyah, sayyidul anam, sayyidul anbiya wal mursalin. Ya. Tapi yalah, kalau cepat dibicarakan, banyak pula kesnya, letih juga. Sebab itu orang dulu-dulu pesan, kamu balik kampung jangan banyak kes. Jangan banyak kes. Orang pun cakap putih, jangan banyak kes. C-A-S-E, cases. Tapi orang Melayu tu macam cakap orang putih. Itu yang bah ta'on tu. Asalnya bukan bah ta'on, tahun bah. Bah pekan. Udah dipanggil dia bah ta'on. Udahlah tak larat. Jangan apa, dia tak kena ta'on. Tapi sampai juga, ngapa? Pasal cender di hujungnya tu. Bila sampai, terus ngeruk. Jangan tengok bawah, tengok atas je. Tak boleh lupa nostalgia tu ya. Very nostalgic. Ya tak? Jadi katanya di sini bahawa begitu juga umat engkau, selama mereka tiada menyimpang dari pengajaran engkau, maka mereka akan dapat menumpang ketinggian kemuliaan. Saya selalu buat bandingan beginilah. Kita dapat menantu kerja besar, rumah besar, kereta besar, ya tak? Pangkat besar, kan kita dapat numpang. Tak usah kata kita, orang kampung pun dapat numpang. Dengar cerita menantu Mika orang besar ya. Kementerian apa ke ya? Boleh ke tolong cucu teman baru habis mengaji. Ya tak? Kau boleh nolong kerja-kerja. Jadi kan kita boleh menumpang. Jadi sebenarnya kita numpang Nabi. Bila Nabi ada wasilata wal fadilah wa darajatal aliyatar rafi'ah itu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu itu, maka kita yang ada, kita jadi umat Nabi dapat menumpang maqaman mahmud. Maqaman mahmuda itu iaitu kedudukan yang terpuji, ya, yang mulia lagi utama, darajatal aliyah, yang tinggi lagi, rafi'ah. Jadi perkataan rafi'ah itu cakap Arab. Rafi'ah. Dapat Melayu, rafi'ah. Rafi'ah. Sudah? Fi'ah. Last sekali, cukup tak harap. Melayu cukup tak harap, gemung ubah. Perak lah. Jadi kalau kita tidak menyimpang, alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat menumpang ketinggian kedudukan yang terpuji yang ada pada Nabi. Segala orang yang terputus akan beroleh kecelakaan, tidak akan meninggalkan nama sebutan. Itu maknanya abtar. Jadi mereka seolah-olah mengatakan Nabi ini abtar, takkan ada namanya, takkan ada sisa baki umurnya. Sebab habis anak lelaki-lakinya tak ada. Maka Allah Ta'ala tolak dakwaan mereka. Allah Ta'ala kata, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya musuh kamulah yang terputus berkatnya. Tak akan disebut namanya sebagai nama yang mulia. Bahkan disebut dengan nama yang tidak mulia. Abu Jahal, Abu Lahab. Itu tidak disebut dengan kemuliaan. Wahailah manusia sekalian. Terutama umat Islam, Nabi Muhammad SAW. Tidak ada di dunia lagi dan dia telah beroleh apa-apa yang diberikan Allah kepadanya. Yang tinggal lagi hanyalah agama yang disampaikan. Semoga kita dapat mengikuti agamanya. Ya, segala orang yang benci kepadanya kerana kerasulannya telah binasa. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Al-As bin Wa'il habis binasa. Dengan menanggung apa yang telah dijanjikan Allah. Dalam peperangan Badar, 70 orang daripada kalangan musyrikin, ketuanya Abu Jahal lebuh, mati. Bagaimanakah orang-orang atau manusia sepeninggalan mereka? Ini sepeninggalan Nabi ni ya. Padahal ayat-ayat dalam surah yang kita tafsirkan ini masih ada. Percayalah bahawa orang yang mencontohi Nabi kita Muhammad SAW menyebarkan agama yang sebenar dengan ikhlas dan keteguhan hati
lagi amanah dan bijaksana, tak dapat tiada akan beroleh kemenangan. Kataan bijaksana ni saya nak tekankan sikit. Apa makna kebijaksanaan? Iaitu wisdom. Iaitu kebijaksanaan. Maknanya menyebarkan agama itu jelas satu kewajipan. Tapi apakah kita sebarkan agama, sebarkan Islam ini dengan kebijaksanaan? Dengan penuh kebijaksanaan. Ya tak? Maknanya ataupun kasar, kesat, cara menyampaikan yang benar itu sudahnya orang tolak sebab dengan kasarnya, dengan kesatnya, menyebabkan orang tak boleh nak terima agama dan kebenaran. Jadi dengan penuh kebijaksanaan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kebijaksanaan. Tuan-tuan, dalam doa kita selalu minta hikmah. Allahumma ftah alaina hikmah. Apa tu? Sebenarnya dia ada 3 tahap. Tahap pertama maklumat. Zaman ini zaman maklumat. Banyak orang dapat maklumat. Ya. Tahap yang kedua ialah ilmu. Belum. Ya. Tahap yang ketiga ialah hikmah. Wisdom. So you have the information and then the knowledge and then another one is wisdom. Banyak orang punya maklumat, belum tentu punya ilmu. Banyak orang punya ilmu, belum tentu punya hikmah, kebijaksanaan, wisdom. Ada kalanya dia nak sampaikan sesuatu yang berilmu, tapi tidak ada kebijaksanaan dalam penyampaian. Ada orang alhamdulillah begitu hikmahnya di dalam menyampaikan. Sehingga akhirnya agama ini mendapat liputan. Masya Allah. Ya, kita lihat contohnya Ustaz Abid Liu contohnya. Dengan penuh hikmahnya dia menyampaikan sebab dia walk the talk. Dia buat apa yang dia cakap. Dia bukan cakap sahaja ya. Eloklah panggil tuan-tuan Ustaz Abid Liu sekali kemari ya tak? Kemudian katanya apa di sini? Ya? Katanya tak dapat tiada akan beroleh kemenangan. Beroleh nama yang hidup selama-lamanya. Walaupun Nabi dah meninggal 1400 tahun yang silam. Tapi nama Nabi itu wa rafa'na laka zikrak. Kami angkat sebutan namamu. Wa rafa'na. Kami angkat. Rafa' itu angkat. Wa rafa'na. Kami angkat bagimu sebutan namamu. Wa rafa'na laka zikrak. Sebutan Nabi itu disebut di mana-mana. Kawan saya duduk di Belgium. Ya, dia cerita di hospital Belgium itu penuh dengan kata-kata Nabi katanya. Cakap Belgium lah. Tuan-tuan pun tengok bagaimana belakang bas di London. Ya. Belakang bas di London, bas 2 tingkat. Ada kata-kata Nabi di belakang bas itu. Jadi maknanya Michael Hart dalam dia menulis the 500 influential person in the world. Ya. 500 manusia yang paling berpengaruh di dunia. Michael Hart kata, saya cuba nak cari jalan untuk tidak meletakkan Nabi nombor 1, Nabi Muhammad nombor 1. Sebab dia pun tidak beriman, tidak Islam. Saya cuba nak carilah kau ada King Andrew ke, kau ada Napoleon ke. Ya tak? Aku cuba untuk carilah nama-nama lain nak letak nombor 1. Tak ada. Katanya aku terpaksa letak Nabi Muhammad nombor 1. Aku terpaksa letak Muhammad. Ya? Maknanya kenapa? Kerana lengkap dan sempurna kehidupannya sampailah kematiannya. Jadi itu maknanya bagaimana sehingganya orang-orang barat pun mengiktiraf kewujudan kehadiran Nabi itu dengan kehadiran yang cukup mulia. Jadi katanya di sini yang hidup selama-lamanya. Ini apa maksudnya? Hidup biar meninggalkan jasa sehingga akhirnya orang pakai, orang guna, orang kenang. Orang dulu-dulu paling tidak dia nanam rambutan. Ya tak? Orang kata, Pah, bila nak merasanya, Pah? Oh. Ya tak? Aku anak cucu aku esok lah. Itu maknanya apa? Orangnya dah tak ada, tapi dikenang selama-lamanya. Itu maknanya hidup selama-lamanya. Profesor Zul Muhammad misalnya. Walaupun dia dah tak ada, 1964. Tapi orang sebut nama dia. Ya tak? Orang sebut. Baru ni ada juga di Pesta Buku Antarabangsa. Satu kajian tentang pemikiran Ustaz Zulkifli Muhammad di PWTC di Pesta Buku Antarabangsa. Itu contoh walaupun mati tapi hidup selama-lamanya. Ya. Baik, katanya apa di sini? Beroleh nama yang hidup selama-lamanya. Orang-orang yang benci kepada orang-orang yang menyebarkan agama Allah sebagaimana tersebut di atas
Kerana pekerjaan itu tak dapat tiada akan beroleh kerugian. Terputus keberkatan. Orang tak sebut Abu Jahal dengan nama yang mulia. Orang tak sebut Abu Lahab dengan nama yang mulia. Ya? Kalau tidak, sekarang, esok, kemudian hari, masa di dunia dan juga masa di dunia ini juga. Wallahu a'lam bi muradihi. Tammat tafsir suratul Kautsar. Gamaknya lepas ni surah Kafirun ke? Kuliah ya? Sedap nyebutnya kuliah ya. Rengkeh aja kuliah. Jadi, jadi lepas ni surah kuliah ya. Kuliah. Syukran semua. Terima kasih kerana sudi mengimarahkan pengajian yang berjalan Sabtu dan Ahad ini. Saya mohon maaf kurang ada bersama ya. Moga-moga berterusan di bawah pimpinan sahabat kita Ustaz Ikhwan dan teman-teman yang lain, Cikgu Adnan selaku pengurusi kepada program kita ni. Ya, jadi doakan, dan kita sedang dalam proses untuk mendapatkan PU site untuk dipanggil kursus faraid bersiri. Bila meninggal ibu, kemudian ada cucu, tak ada anak, macam mana kedudukan. Jadi insya-Allah bersama dengan PU Said nanti. Saya apa nama? Agustus ya. Jadi dia akan buat kursus ini agak bersiri, mungkin 3 siri ya. Untuk kita tengok tatap kalau kes ni berlaku macam mana. Misalnya meninggal tak ada anak, yang ada cucu, apakah cucu boleh dapat. Jadi begitulah perbahasan-perbahasan banyak nanti insya-Allah. Kita doakanlah moga-moga cepat dapat bersama ya. Saya itu ada hasrat nak manggil Dr. Jamnul bersama, tapi oleh kerana Allah Ta'ala lebih sayang, malam Jumaat baru ni dia meninggal. Dr. Jamnul Mulkan. Ya. Ini seorang doktor perubatan tapi hebat dari sudut Qurannya. Ya. Tapi apakan daya, Allah lebih sayang pada dia. Ya. Jadi ada apa soalan? Sila. Pandangan? Ya? Syekh Mahyudin di Nizam bukan di sini. Ada di sini ke? Besok hari Ahad. Di mana? Kat sini. Saya pun dah tak ingat. Saya cek balik. Saya tak ingat. Kalau dia datang kemari, ada orang Arab daripada Yaman, guru kepada Ustaz Khairul Nizam. Saya nak cek dengan dia balik. Kalau sekiranya dia datang kemari, kita dapat 2 slot esok. Satu Ustaz Azmi yang dapat esok. Ustaz Azmi ya. Ya. Okey, tentang itu nanti saya cek balik ya. InsyaAllah. Ya. Dosa. Hari-hari ada dosa. Melangkah je ada pintu, ada dosa. Tadi pun kita pergi ke masjid. Dapat juga dosa. Ngaji pun dapat juga dosa. Tengok ada orang tu tersengguk je, bukan mengaji, tersengguk. Dapat juga dosa. Dah pergi ke Nuri pun dapat juga dosa. Sebenarnya saya rasa kita dah baca dalam kitab Bahrul Mazi yang pertama. Ya. Dalam kitab Bahrul Mazi yang pertama, bahawa air sembahyang yang kita lakukan, menggugurkan dosa mata, menggugurkan dosa mulut, menggugurkan dosa telinga. Air sembahyang kita, bila mana kita ambil air sembahyang, menggugurkan dosa tangan, Tapi ini dosa yang disebut dalam kitab Bahrul Mazi jilid 1 itu ialah dosa kita dengan Tuhan lah. Adapun dosa kita dengan makhluk, tetaplah kita kena minta maaf dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kaedah untuk kita mengelak memang tidak dapat dielakkan sebab kita di akhir zaman. Kecuali apa yang cuba dilakukan kemarin oleh almarhum Ustaz Asy'ari Muhammad. Dia wujudkan perkampungan Islam. Dia wujudkan perkampungan Islam, tak bercampur dengan masyarakat. Dan dalam perkampungan Islam itu, dia wujudkan akhlak, etika, bermoral di antara mereka ahli-ahli qaryah. Mesti begitu dan mesti begini, maka dapatlah kita kurangkan jurang. Tetapi hakikatnya Allah Ta'ala suruh innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Allah Ta'ala kata sesungguhnya kebaikan menghapuskan kejahatan.
Maknanya memang tak dapat nak elakkan, terutamanya kita akhir zaman. Tetapi keburukan dosa-dosa itu akan dapat terhapus dengan kita lakukan kebaikan. Kata Allah, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Hadis Nabi juga kata, wa atbi'is sayyiatil hasanata tamhuha. Ikutilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya pahala kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Tapi sampai ke peringkat esok, kemuncaknya, memang kita terpaksa uzlah. Tapi belum lagi masanya. Masa kita ini ialah masa kita bersama dengan masyarakat, tegur masyarakat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Tapi sampai masanya nanti yang Nabi akan sebut, sebaik-baik kamu ialah kamu yang duduk di atas bukit, menjaga kambingnya, tidak bergaul dengan masyarakatnya. Itu dah belum sampai ke tahap itu lagi lah kita ni. Kita teruskanlah dulu dengan masyarakat. Nah, kita maji. Ustaz ngajar. Dua tiga orang tu belum. Marahlah hati kita. Dosa. Sampah sarap. Semalam je. Buah pisang. Pisang. Kata-kata. Sebenarnya kita convert, kita ubah. Kita ubah, ini peluang aku nak dapat pahala. Ya, peluang aku nak dapat pahala. Jadi maknanya dalam konteks itu, yang boleh Cik Mat sebut ialah hapuskan dalam hati runguk rangat itu. Runguk rangat dalam hati itu hapuskan. Maknanya terus kutip, ini peluang untuk dapat pahala. Ini peluang untuk dapat pahala. Adapun 2-3 orang yang sembang-sembang masa mengaji tadi, kita maknanya boleh cari jalan bagi nasihat, kita bagi nasihat. Kalau tak berani nak bagi nasihat, utarakan soalan itu kepada guru. Mudah-mudahan guru boleh sebut sikit dan tegur sikit, ya. Mudah-mudahan. Ya. Ada hadisnya, bila mengaji ni, setan bawa 3. Satu ialah madu, 2 ialah celak, satu lagi tongkat. Madu tu dia sapu-sapunya ke bibir. Sehingga akhirnya ada 2 majlis dalam majlis. Kita ngajar, dia pun ngajar juga di belakang. Belabun sama-sama, 2-3 orang. Ya, bukan orang sini ni, ini orang Pak Nur, orang Pasir Pendengung ni. Jadi maknanya ada majlis dalam majlis. Saya tahu lah tu, ya tak? Jadi maknanya itu satu yang dibawa. Yang kedua, dibawanya celak, udah ngantuk sesaja. Ya tak? Tengok televisyen tak ngantuk. Bila ngaji tu ngantuk je. Ya Allah. Yang ketiga, setan bawa tongkat. Sekarang duduk, sekarang rupa kucing nak beranak. Sekarang ada rupa ni, kadang ada rupa ni, sekarang ada rupa tu. Ya tak? Jadi tongkat tu dicucuk-cucuknya ponggong supaya kita dengar lusir. Ya tak? Liban-libu. Kira nak ngubah tempat duduk sesaja. Itu 3 senjata syaitan. Itu kita kena baca dalam Talbisul Iblis pula dalam kitabnya, ya tak? Bagaimana iblis mengganggu kita, apa senjata-senjata yang dibawanya. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya. Nah, isu yang dikemukakan oleh golongan ekstrim Hinduism menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, isu dah berpanjangan. Ya, saya pun tak dapat kepastian isu kali ini apa, ya. Saya tak dapat kepastian isu kali ini, tapi isu yang zaman berzaman bagi mereka ialah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni bukanlah baharu, bahkan mengajak menyembah berhala, dan Kaabah itulah berhala yang paling besar di dunia, maka kita mesti ambil alih Kaabah. Sebab itulah berhala yang paling besar yang disembah, yang diajar oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya memomokkan begitulah, memomokkan mereka bahawa Nabi ini bukan membawa ajaran benar,
tetapi adalah ajaran yang sama dengan ajaran kita. Itu dululah. Tapi isteri Nabi. Isteri Nabi dia kata apa? Oh, saya pun tak ikut. Profil. Isu Aisyah lah. Oh, lama dah. Kalau isu Aisyah ni dah lama. Ya, isu Aisyah ni dah lama. Ini memang berlegar juga di Pakistan, di UK. Ya tak? Nah, ya, isu Aisyah ni isu yang lama. Hakikatnya dia tak sama dengan budaya, ya. Budaya Arab. Bahawa kita pun dulu pernah kahwin kecil-kecil. Itu budaya kita dulu. Ya. Dan Arab ni pun dia punya budaya kahwin kecil-kecil. Dan yang keduanya ialah umur orang Arab ni, dia tak macam umur kita. Maksudnya umur 8 tahun, 7 tahun tu dia dah boleh dah. Dia dah cukup umur. Sebab apa? Makanan mereka, klimat mereka, iklim mereka tak sama dengan iklim kita, ya. Maknanya umur 8 tahun tu dia dah cukup umur dah. Jadi maknanya budaya iklim setempat, ya, yang menyebabkan kemudian sebenarnya Abu Bakar tidak mau kehilangan Nabi. Sebenarnya Abu Bakar yang offer Aisyah, bukan Nabi yang minta Aisyah. Abu Bakar yang offer. Dia tak mau kehilangan sahabat karib, iaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya Abu Bakar lah yang hendak sangat supaya Nabi ni berkahwin dengan Aisyah. Dan tentunya kita kata bahawa Nabi takkanlah mengecewakan kawan rapat. Dan sebenarnya bukan isu Nabi sukakan anak dara ke, sukakan maknanya eksploitasi, mempergunakan dan memperalatkan. Tak ada benda tu, tak ada. Kalau Nabi itu seorang yang gila seks, budak 8 tahun, baik-baik dia cari yang 20, 25 tahun, 22 tahun, orang Arab lawa-lawa. Tapi, ya, rata-rata isteri-isteri Nabi itu terdiri daripada ibu tunggal yang sudah berumur, ya. Cuma yang ada anak daranya Aisyah, ya, yang ada anak daranya lah Aisyah. Kemudian kita ada Safiyah, ya, adanya Safiyah binti Huyai. Itu pun ada sebabnya kenapa kahwin dengan Safiyah, ya, ada sebabnya kenapa kahwin dengan Safiyah. Jadi yang kehendak Aisyah ni bukan Nabi, yang berkehendak supaya Nabi berkahwin dengan Aisyah ni ialah Sayyidina Abu Bakar. Dan Nabi tak mau mengecewakan Abu Bakar, lalu Nabi pun setujulah. Dan ianya kelangsungan secara nikah gantung. Dia bukan maknanya terus bersatu, tidak. Nabi bersatu dengan Aisyah ni nun di Madinah. Allah Ta'ala kalau sekiranya Allah tak restui perkara itu, tentu Allah akan halang. Ya. Misalnya Allah suruh Nabi berkahwin dengan Ummu Salamah. Tanda Allah restu. Ini pun Allah restu juga. Bila Allah berkahwin dengan Aisyah ni pun adalah dengan restu Allah. Kalau tidak, Allah akan datang turunkan Quran untuk menghalang. Jadi semua di bawah, maknanya kita kata restu Allah. Sebenarnya hikmahnya apa? Hikmahnya Aisyah menjadi gedung ilmu. Itu hikmahnya. Isteri Nabi yang lain semua berumur, tapi Aisyah ni muda, dia menjadi gedung ilmu. Maksudnya ialah 3,581 hadis pada Aisyah. 3,581 hadis ada pada Aisyah. Jadi oleh kerana dia itu muda, ingatannya kuat, dia pula berdamping dengan Nabi, wafat Nabi pun di atas dada, antara dada dan lehernya, ya. Jadi maknanya banyak sungguhlah keadaan Nabi itu dihafalnya, sehingga akhirnya setelah wafat Nabi, dia menjadi khazanah ilmu, rujukan para sahabat dan tabi'in dan tabi'in. Merujuk kepada Nabi SAW, merujuk kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kebijaksanaannya, hikmahnya adalah agar dia menjadi simpanan ilmu untuk diwariskan. Khazanah ilmu yang dapat diwariskan. Itu sebenarnya. Ya, itu sebenarnya.
Ya, Cikgu Syah. Ya. Ummu Khadijah. Ummu Aisyah. Ummu Aisyah sebenarnya Aisyah ada zaman Muawiyah sampailah ke zaman Yazid. Maknanya kalau dicampur zaman Yazid, zaman Muawiyah, zaman Osman, zaman apa? Aisyah meninggal lebih kurang dalam 89, 90. Ummu Aisyah. Dia meninggal zaman Yazid ibnu Muawiyah. Zaman Yazid ibnu Muawiyah. Dia berkonflik dengan Sayyidina Ali itu bukan apa pun. Isunya ialah kematian Sayyidina Osman itu lambat diambil tindakan oleh Sayyidina Ali. Maka Aisyah menganggap ini satu benda yang tak wajar. Justice delay, justice deny. Ya tak? Jadi keadilan mesti ditegakkan. Ini seolah-olahnya macam Sayyidina Ali membiarkan kekejaman, kezaliman, jenayah berlaku. Tapi Sayyidina Ali pula mengambil pendekatan ialah tidak menghukum lebih ringan dari tersalah hukum. Sayyidina Ali ambil pendekatan ialah tidak menghukum lebih ringan daripada tersalah hukum. Dia tak mau tersalah hukum yang akhirnya boleh menimpakan musibah kepada sesuatu kaum. Jadi kaum yang membunuh Sayyidina Osman itu adalah kaum yang datangnya daripada Mesir. Ya? Kaum yang datang daripada Mesir. Tapi perlu kepada maknanya kematangan lagi maklumat, itu yang Sayyidina Ali agak lambat. Bila Sayyidina agak lambat, dalam persepsi Sayyidina Ali, Sayyidina Sayyidina Aisyah kata Sayyidina Ali macam mengiyakan jenayah tersebut. Maka Sayyidina Aisyah pun bangun untuk memerangi Sayyidina Ali setelah memberikan nasihat dan pandangan. Sayyidina Ali berjaya mengalahkan Aisyah tapi tidak diapa-apakan. Bahkan dilayan dengan mulianya, disuruh pulangkan ke Madinah. Kemudian maknanya dilindungi Sayyidina Aisyah. Jadi bukanlah peperangan berdasarkan permusuhan, tidak. Ya. Lebih kepada menuntut keadilan. Lebih kepada menuntut keadilan. Wallahu a'lam. Lain soalan? Kau dah angkat tangan? Saya kena angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan 'alaina. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.